terjebak dengan maksiat tu senang. Senang. Orang tak kenal. Orang tak kenal. Seorang-seorang. Kalau berdua pun, dia masih boleh pakat lagi. Kau jangan bagi tahu bini aku tahu. Aku pun tak bagi tahu bini kau. Kita cover line baik punya, kau timnya. Jadi dua orang pun boleh jadi syaitan lagi. Dan cuma kalau bertiga ni, kebiasaannya susah nak jadi syaitan sikit. Sebab kadang-kadang dalam tiga tu, dua tu mungkin pakat, seorang ni tak setuju. Jadi ikut mana pun dia ada ejah lah sikit kat situ. Itulah ceritanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kawan-kawan semua, kalau dalam Quran sendiri, istilah pemimpin ini disebut dengan pelbagai istilah. Ada yang disebut sebagai khalifah pun ada. Ada yang disebut sebagai khalifah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ada yang disebut sebagai imam, surah Al-Baqarah ayat 124. Ada juga pemimpin disebut dengan istilah Malik, surah Al-A'raf ayat 3. Ada juga disebut dengan amir ataupun ulil amri, surah An-Nisa ayat 59. Dan ada juga yang disebut sebagai sultan. Ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 144. Jadi maknanya kepimpinan dalam Islam ataupun dalam Quran ini adalah perkara yang tidak asing. Sememangnya ada, sememangnya wujudnya. Jadi bagi kita lah orang Islam, mana-mana di kalangan kita kelak yang calon-calon ni semua terpilih untuk menjadi pemimpin di pelbagai peringkat, tak kiralah jadi kelak nanti jadi menteri ke, jadi exco ke apa, tugas kalian ni begitu mulia sekali kalau kena dengan caranya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Nabi sebut ada 7 golongan yang akan mendapat payungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan payung dia di kala padang mahsyar yang panas terik mentari itu, akan duduk di bawah bumbung Allah Ta'ala. 7 golongan yang akan dapat bumbung itu, pertama golongan yang bertuah itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Itu. Dia bukannya apa, 7 golongan tu hebat-hebat belaka, tapi nombor 1 tu paling hebat sebab apa? Payah nak jadi. Dia nak jadi pemimpin yang adil itu bukannya senang, bukan mudah. Ramai yang terjerumus, ramai yang jam faham lokok jam kan. Okey, yang seterusnya juga golongan yang sangat bertuah apabila disebut dalam hadis inna ahabban nasi ilallah yaumal qiyamah wa aqrabahu minhu majlisan, iaitu golongan yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan didekatkan kedudukannya dengan Allah kelak di hari akhirat, iaitu imamun adil, pemimpin yang adil. Ataupun dalam hadis yang lain juga Nabi SAW sebut salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni betul ni, golongan doa tak ditolak oleh Allah ni. Siapakah golongan tersebut? Antaranya da'watun mazlum, iaitu golongan orang yang dia ini dizalimi. Orang yang dizalimi. Orang dizalimi ni memang betul. Sebab apa? Doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah wasaimun hina yuftir, iaitu seorang yang berpuasa ketika dekat hampir nak berbuka puasa. Dia pun doa yang tak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiganya al-imamun adil, iaitu pemimpin yang adil. Ini antara golongan yang sangat bertuah lah. Jadi oleh kerana itu kita rasa kita bukannya apa, kita mengharapkan kelak siapa yang akan diangkat menjadi pemimpin nanti ni, hayatilah akan hadis-hadis ini sebagai suatu semangat untuk memimpin rakyat ke arah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma minta maaf ya penonton-penonton semua, sejak kebelakangan ni ada juga suara-suara yang menyebut, dia kata, saya tahun ni saya tak nak mengundi lah Ustaz. Tahun ni saya tak nak mengundi Ustaz. Tahun-tahun sebelum ni saya mengundi. Tapi tahun ni Ustaz saya tak nak mengundi. Saya tak nak mengundi sebab apa? Macam mana nak mengundi Ustaz? Parti yang biasa saya pangkah tu, alah dia pergi join dengan
dengan tim-tim lain pula. Saya nak dia je. Saya tak naklah dia join dengan kumpulan itu, join dengan kumpulan ini, membentuk satu kumpulan. Saya tak mau. Jadi bila saya dah frust, saya dah kecewa dengan parti yang saya pernah pangkah lah sebelum ni. Dia kata, jadi saya tak mau mengundi tahun ni. Saya tak mau mengundi tahun ni. Kawan-kawan semua, satu perkara yang kita sebagai orang Islam yang kita kena tahu adalah memilih pemimpin itu adalah kewajipan rakyat. Disebabkan kita berada di sebuah negara demokrasi berperlembagaan ini, kita kena ingat bahawa proses untuk memilih pemimpin di negara kita adalah dengan sistem undian, mengundi. Pemilihan dia adalah dengan kena mengundi, keluar mengundi, pangkah tu. Cumanya kalau ada yang beranggapan bahawa dia tak nak kerana apa? Calon dia ke ataupun partinya tak buat tindakan-tindakan yang dia sendiri pun tak nak, saya kira kita tak boleh terima alasan macam tu. Sebab apa? Kalau nak diikutkan, mengundi ini dalam Islam dia boleh menjadi wajib kerana apa? Berdasarkan kaedah apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna satu kewajipan melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut akan jadi wajib. Senang faham macam ni dalam bahasa mudah. Pemimpin-pemimpin yang bakal dipilih nanti ni, mereka lah kelak akan membentuk dasar-dasar negara, membentuk undang-undang ataupun yang akan menguatkuasakan, yang akan mengurus tadbir negara kita. Jadi, mengurus tadbir negara ataupun nak menggubal undang-undang, dasar negara semua ini perlukan pada pemimpin. Jadi, bila perkara itu adalah perkara yang perlu untuk negara kita, makanya memilih pemimpin itu jadi wajib lah. Sebab siapa yang akan menerajui kepimpinan negara kita, yang nak pimpin kita nanti ni dalam pelbagai isu, ekonominya, sosialnya, macam-macam isu apa semua. Jadi yang nak memimpin, yang nak mengurus tadbir tu siapa nanti? Kalau bukan pemimpin. Jadi pemimpin itu dipilih menerusi apa? Menerusi pilihan raya. Jadi kalau kita tak mangkah, tak memilih, macam mana? Ada yang kata apa? Alah Ustaz, setakat saya seorang tak balik mengundi, tak ada efek Ustaz. Ramai lagi orang mengundi, saya seorang tak. Baik, itu awak cakap seorang. Bayangkan kalau kalau 100 orang, 1000 orang fikiran sama. Dia kata apa? Setakat saya tak balik, tak ada efek apa pun. Masalahnya macam ni. Kelak nanti kita tak mengundi, kan? Kita tak mengundi. Contoh, ada yang tak mengundi. Sekali yang dapat peluang untuk memimpin pula, orang yang manalah tahu kot dia ni pernah buat zalim, orang yang tak layak, time tu baru bising. Kenapa dia yang naik, kenapa dia yang dapat habis tu? Kenapa kita sendiri tak berusaha? Alah Ustaz, saya pergi pangkah pun hujungnya dia kalah juga tak? Bukan soal kalah menang. Kita ikhtiar, usaha untuk nak memilih. Kurang-kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita ada jawapan. Ya Allah, aku dah memilih orang ini yang aku nampak zahirnya dia adalah seorang yang ada kewibawaan, ada sifat bertanggungjawab, ada integriti, amanah, dan dia nampak boleh buat kerja. Jadi aku pilih dia. Tapi dah takdir hujungnya dia kalah, buat macam mana? Tak apalah. Yang masalahnya awal-awal lagi dah surrender, tak nak undi lah. Siapa-siapa pun yang naik sama ya, tak boleh. Sungguh pun kita kata apa? Kok ada yang berpahaman lah. Dia kata kalau saya pangkah dia ni pun lebih kurang, saya pangkah dia ni pun sama lebih kurang. Tak boleh. Macam mana sekalipun, kalau kita lah sebagai pemilih ini, kalau bertembung, ini kan kaedah dalam Islam kita kan. Kalau bertembung antara dua mudarat, maka ambillah mudarat yang lebih ringan. Sungguh pun dia ni pun ada masalah, dia ni pun ada masalah. Maka pilihlah yang masalah dia tu kurang sikit. Kurang sikit.
Banding ini masalah lagi banyak. Ini ada masalah juga tapi kurang sikit. Dia. Dan adakah dengan cara begitu berdosa? Tak. Memang itu caranya. Kan? Sistem ni kena begitu. Sebab kita ini usaha, itu ikhtiar memilih dia. Kan? Jadi sebab itu saya menyerulah diri saya dan kawan-kawan semua, ini peluang untuk meneruskan ataupun ini merupakan satu usaha untuk kita nak generasi anak cucu keturunan kita di bawah kepimpinan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu banyak disebutkan para ulama-ulama tentang kewajipan melantik pemimpin ini. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan agama itu adalah asasnya, sedangkan pemerintah adalah pengawalnya. Apa yang tidak ada asasnya nescaya boleh bawa pada runtuh, dan apa yang tidak ada pengawalnya akan hilang. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Maknanya pemimpin itu penting. Dan agama ini pun tertegaknya juga dengan kepimpinan. Sebab itu Nabi SAW di Madinah, Nabi sebagai pemimpin, bila Nabi yang memegang tampuk pemerintahan, maka akhirnya banyak dasar-dasar, banyak usaha-usaha murni dapat dijalankan. Apabila yang memegang kuasa itu adalah orang yang baik, orang yang bagus. Itu. Kita pun sama lah. Kita nak pilih yang itulah tu. Yang bagus-bagus, yang boleh memimpin kita. Bukan hanya sekadar kempennya sedap, cakapnya mulut manis. Tak. Betul dia boleh buat kerja. Betul dia boleh buat kerja. Apa kata Imam Mawardi rahimahullah? Kata beliau, imamah ataupun pemimpin utama adalah pengganti kenabian dalam mengawal agama dan bersiasah dunia dengan agama. Jadi, memang macam kita sebutkan tadi kan. Maknanya, dia pemimpin ni bagaikan dia ni menyambung tugas nabi-nabi yang memimpin. Memimpin. Jadi, pemimpin yang, bukan kita kata pemimpin yang ada hari itu jadi macam nabi. Bukan. Maksudnya, penerus tugas-tugas. Macam para ulama, penerus legasi dakwah para rasul. Jadi pemimpin umara, kan? Umara pula mereka adalah penerus legasi kepimpinan. Kepimpinan. Itu penting. Apa lagi? Imam An-Nasafi rahimahullah menyebutkan pemerintah adalah pengganti Rasul alaihimussalam dalam menegakkan agama sekira-kiranya menjadi wajib atas semua umat dan pengikut. Kata Imam Imam Al-Iji rahimahullah, pemerintah adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama di mana ia adalah wajib diikutinya ke atas semua umat. Ni ataupun seorang lagi seorang ulama kita, Profesor Muhammad Najib Al-Mut'i, katanya dikehendaki dengannya iaitu pemerintahan-pemerintahan yang umum dalam urusan dunia dan agama. Jadi oleh kerana itu nampak dan jelaslah pada kita bahawa memilih pemimpin itu adalah kewajipan kita sebagai rakyat, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin yang kita pilih ini kelak nanti adalah pemimpin yang sentiasa mendapat suluhan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat, memimpin kita, generasi kita, anak cucu kita pun hidup bukannya lama. Lepas kita meninggal nanti, anak cucu kita pula lah yang akan berada di bawah kepimpinan siapa yang kita pilih pada hari ini. Yang kita pilih pada hari ini. Kita keluar beramai-ramai, kita mengundi dan kita pilihlah pemimpin. Dan saya kira macam ni. Dalam tempoh yang ada ini, kita mengundi berapa bulan? Berapa bulan kita mengundi? Berapa 19 15 ke 19? Pula dah. Kan? Tempoh kita mengundi tu. Type di ruang komen sekejap. Kita mengundi berapa bulan? Sudah cerita mengundi pumpam, tarikh lupa. Berapa bulan kita mengundi? Jadi dalam tempoh tersebut, bila kita keluar mengundi tu dengan ada satu semangat, kita berdoa dan kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala agar kepimpinan yang akan naik kelak nanti ni merupakan di kalangan mereka yang takutkan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjalankan tugas dan tanggungjawab amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Ingat, keluarlah beramai-ramai mengundi nanti 19 November kan. 19 bulan 11 nanti ni, insya-Allah. Doa kepada Allah
doa kepada Allah ataupun boleh amalkan satu doa ini. Doa agar Allah Ta'ala tunjukkan yang benar itu benar depan mata kami. Apa dia? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu terpampang, benar, jelas, terang lagi bersuluh depan mata kami. Dan tunjukkanlah mana yang batil itu terang depan kami, ini batil yang salah, dan rezekikan kami jauhi yang batil itu ya Allah. Kita hamba yang lemah. Kita memilih pun orang yang kita nampak pada zahir kita nampak bagus, nampak baik. Tapi hujung ceritanya begitu pula jadinya. Macam tu pula jadinya. Nak buat macam mana? Kita yang lemah ini menilai orang pada luaran. Tengok rekod dia, kerja dia, dia punya usaha dia sebelum ni, kita nampak dia bagus dah, kita pilihlah dia. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita harapkan, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita Malaysia yang kita sayang ini akan menjadi sebuah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. InsyaAllah ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Malaysia ini adalah negara yang makmur, subur, makmur, dan juga mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira sampai di sini saja sembang-sembang kita. Moga-moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi.